Chapter 1, Section 2, File versus Database. Okay, mari kita lihat contoh tentang non-computerized system. Okay, katakan ada satu kedai buku yang menjual buku. Okay, di dalam kedai ini terdapat beberapa jenis file, iaitu seperti yang kita nampak di sini, kita ada book information, author information dan publisher information. Okay. Masalahnya adalah sistem file tradisional seperti ini, iaitu sistem tanpa komputer, ianya tidak efektif, okay, not efficient. Okay, kerana ianya adalah time consuming, iaitu ia akan mengambil masa yang lama. Kita nak simpan data, kita nak cari data, okay, dan kita nak modify data akan mengambil masa yang agak lama kerana kita terpaksa cari secara manual. Okay. Ianya juga hard to find. Okay, seperti tadi juga, kalau kita dah simpan maklumat buku di dalam satu kabinet di sini, jadi kalau saya nak cari balik data berkenaan dengan buku tersebut akan mengambil masa yang lama kerana saya agak sukar nak mencarinya. Okay. Jadi ianya juga dikira tidak efisien. Okay. Kemudian yang ketiga, difficult to modify. Okay. Difficult to modify maksudnya kalau saya ada nak buat perubahan, maka ianya amat susah untuk dilakukan. Sama ada saya kena tulis mula borang, atau saya kena buat satu kopi yang baru, dan juga saya terpaksa menggunakan pelbagai cara lagi, okay, yang agak menyusahkan. Jadi apakah cara terbaik untuk kita mengatasi masalah-masalah ini? Okay, solusinya adalah dengan menggunakan database system dan juga dikenali sebagai computerized system. Okay, kita lihat sistem komputer yang pertama, iaitu traditional file processing approach. Okay, kali ini dia dah menggunakan komputer, tetapi dia masih mengamalkan konsep traditional file processing approach. Okay, di sini seperti contoh yang kita lihat, okay, kita ada 3 department, personal department, sales department dan accounting department. Setiap satu menyimpan database ataupun file yang berkenaan dengan masing-masing punya entity ataupun masing-masing punya file, iaitu file employee disimpan di personal department, file customer disimpan di sales department dan file sales disimpan di accounting department. Jadi sistem komputer yang awal dia menggunakan pendekatan seperti ini. Okay. Setiap komputer akan simpan file yang sama. Okay, seperti yang beritahu tadi. Okay. Jadi file employee ini akan berada di komputer di personal department, berada di komputer di sales department dan berada di komputer di accounting department. Begitu juga dengan file customer. File customer ni akan berada di 3 tempat. Sales department pun sama. File sales akan berada di 3 tempat. Okay, jadi setiap komputer akan simpan file yang sama. Okay, jadi ianya bila disimpan di tempat yang file yang sama disimpan di tempat yang berbeza, maka ianya akan ada beberapa disadvantage. Yang pertama adalah data duplication. Okay, sebab apa? Sebab file yang sama tapi berada di 3 tempat. Okay, jadi data yang ada tu adalah data yang berulang lah. Okay. Kemudian data integrity problem. Okay, jadi maksud data integrity problem ni adalah, okay, nak buat perubahan akan mengambil masa ataupun akan mengalami masalah yang agak sukar, kerana kalau saya nak buat perubahan, contohnya file customer. Okay, personal department ingin membuat perubahan pada customer file, iaitu nombor telefon berubah contohnya. Jadi orang di personal department akan inform kepada sales department dan juga accounting department mengatakan bahawa customer ini akan menukar nombor telefon. Jadi tiga-tiga department ni akan menukar nombor telefon, iaitu dia akan buat benda yang sama, okay, tapi untuk department yang berbeza. Jadi ini dimasukkan dengan data integrity problem. Okay, jadi apakah dia punya solutionnya? Okay, tadi dah bagus dah, kita dah ada sistem komputer, tetapi kita belum lagi menggunakan database, iaitu kita menggunakan sistem file yang tradisional. Okay.
Jadi pendekatan yang sesuai adalah dengan menggunakan database approach. Seperti yang kita nampak dalam database approach, kita ada satu software yang dinamakan sebagai DBMS, iaitu Database Management System. Di dalam satu database file management system, kita ada beberapa database. Dekat sini contohnya kita ada student database, lecturer database dan grade database. Jadi beberapa orang atau daripada departmen yang berbeza, dia akan menggunakan satu saja software yang sama, iaitu satu software database, dan ketiga-tiga orang ini dia boleh mengakses semua database di satu tempat yang sama. Jadi student database adalah student database yang sama yang ada di user pertama, user kedua dan user ketiga. Mereka sama-sama berkongsi database, seolah-olah mereka berkongsi komputer yang sama. Jadi untuk data duplication tiada masalah kerana sekiranya user pertama update maklumat student contohnya, maka yang lain-lain tak perlu update sekali lagi kerana ianya berkongsi file yang sama. Jadi kita akan lihat apakah itu database definition. Database definition adalah seperti berikut. Ianya adalah satu koleksi of related data. Koleksi data, collection data, designed to meet information needed. Jadi ianya didesain agar memenuhi apa kehendak syarikat, dan yang penting ianya disimpan dalam satu spesifik location. Database ni ianya disimpan di satu lokasi yang tertentu. Dia tidak disimpan di merata tempat. Hanya satu tempat sahaja dan diakses oleh ramai orang. Contoh database adalah kita ada student list dan list buku. Manakala DBMS ataupun Database Management System, definisinya adalah ianya adalah satu koleksi of program. Ianya adalah satu software atau satu cara yang membolehkan user create and maintain database dan juga provide control access to the database. So inilah yang membezakan antara database dan DBMS. Database adalah koleksi data, manakala DBMS adalah koleksi program. Contoh koleksi program adalah yang akan kita lihat di dalam subjek ini, seperti Microsoft Access dan juga MySQL. Seterusnya mari kita lihat komponen DBMS. Kita ada komponen-komponen DBMS seperti berikut. Yang pertama kita ada software. Contoh software adalah seperti yang diterangkan tadi. Software diperlukan untuk mengumpul data-data. Software ini akan menggunakan hardware sebagai perantara daripada user kepada data. Contoh hardware adalah kita ada laptop, kita ada phone, kita ada monitor, tab dan sebagainya. Tanpa hardware, kita tak tahu macam mana nak akses kepada software. Seterusnya data. Data adalah data yang disimpan di dalam software. Tanpa data, software tak ada fungsi. Dan kita tahu akses adalah satu software untuk menyimpan data. Seterusnya kita ada prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk mengakses data. Apakah cara-cara ataupun apakah prosedur yang diperlukan dan harus dipatuhi oleh user. Dan last sekali adalah language, iaitu bahasa. Terdapat banyak bahasa dalam software. Dalam contoh kelas kita akan menggunakan database access language, yang mana akan kita lihat di dalam bab 2 nanti. Seterusnya kita akan melihat database elements ataupun unsur-unsur database. Terdapat 4 unsur dalam database element. Yang pertama adalah user data. User data adalah data-data yang berada di dalam database, seperti data pelajar, data employee, data buku dan sebagainya.
Seterusnya adalah metadata. Metadata adalah data yang menerangkan struktur sesuatu tebel. Contohnya, tebel pelajar mengandungi berapa baris, berapa lajur. Ianya bukan menyimpan data, sebaliknya dia menyimpan struktur data. Seterusnya adalah indexes. Indeks adalah satu metod di mana database menyimpan data secara menaik atau menurun. Ianya digunakan agar dapat mempercepatkan carian dan mengimprovekan performance sesuatu database. Dan last sekali adalah application metadata. Hampir sama kepada metadata tadi, application metadata adalah struktur dan format yang mana ianya akan disimpan oleh user. Jadi, itu adalah section 1.2. Sekian, jumpa lagi.